Semuanya diikin. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Ini adalah waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk 24 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 26 April 2022. Negeri Sabah Zon 3 sempurna selabukan Kunak dan Lahad Datu 6.14 petang. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.17. Zon 7 Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.25. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.31. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.41. Zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan Sematan 6.44. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.9. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.11. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat 7.14. Seluruh negeri Melaka 7.16. Negeri 9 Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.14. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri Perak Zon 1 Tapah, Slim River dan Tanjung Malim 7.22. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.23. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Berwas, Parit, Lumut, Sitiawan dan Pulau Pangkor 7.24. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar 7.25. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.14. Zon 3 Maran, Cenung, Jengka, Termeloh, Bera dan Jerantut 7.17. Zon 4 Bentong, Raup dan Kuala Lipis 7.19. Zon 5 Genting Sempah, Janda Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.17. Zon 3 Hulu Terengganu 7.16. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kerat dan Gua Musang 7.20. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.26. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang, Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30. Seluruh negeri Perlis 7.28 malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk 24 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 26 April 2022. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah.
Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Jimatkan penggunaan air bersih. Gunakan secara berhemat. Setiap titisan air adalah sangat bernilai kerana air adalah kehidupan. Untuk tips jimat air, sila ke laman Facebook SPAN di span.my. Salam Ramadan dari Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jom jimat air. Kapsul ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar yang budiman, seperti yang ramai daripada kita tahu, 70% badan atau tubuh kita adalah air, ya. Saudara, hakikatnya setiap titik air yang beratnya adalah 0.1 gram itu mengandungi atau terbentuk daripada 1,700 trilion. Ya, kalau saudara tulis di atas kertas 1,700 tambah 20 lagi kosong setelahnya itu, ya. Begitulah ajaibnya air ini, saudara, dan kita tahu dia merupakan ciptaan Allah yang sangat-sangat berharga. Mari bersama-sama saya, Datuk Profesor Dr. Azizan Baharudin, menjadi pengguna cekap air. Tidak keterlaluan jika kita katakan bahawa menjaga air, tidak membazirkannya adalah sesuatu yang kewajipan kepada kita, dan janganlah kita mendustakan nikmat Allah ini. Dan di antara nikmat Allah yang manakah yang telah kita dustakan? Jadi saudara-saudari, bersamalah kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut.
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. Ramadan datang dengan senyuman. Beruntunglah hamba-hamba yang mengambil peluang beramal di dalamnya. Redha dengan Tuhan yang memfardukannya. Beruntunglah jiwa-jiwa yang bertakwa kepadanya. Salam Ramadan Mubarak daripada Al-Faqir Ustaz Muhadir bin Haji Jol. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman samahu wa qamahu wa ja'alana minal maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita di kalangan mereka yang berpuasa di dalamnya dan membangunkan malamnya, dan menjadikan kita di kalangan mereka yang diterima amal mereka. Allahumma amin. Kota Kinabalu 93.9. Ketika anda mampu menunaikan salat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Betul. Terima kasih kepada anda yang terus kekal mendengarkan setiap pejua perkongsian kita menerusi Destinasi IKIM. Dan petang ni Mona seperti biasa di Selasa petang kita nak kembali lagi bersama dengan pertemuan Rancangan Islam Agamaku yang anda tonton dekat Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jom sama-sama kita like, komen dan juga share sebab kita nak berkongsi lagi yang baik-baik pada petang ini. Ya, betul Syafiq. Dan untuk para pendengar, untuk anda yang ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul. Terus Mona, kita nak bersama dengan sesi perbincangan kita pada petang ini. Ada sedikit kelainan di mana pada setiap bulan dalam satu minggu yang terakhir kita nak bersama dengan wakil dari Perkim Cawangan Datuk Keramat untuk nak bawakan perkongsian menerusi sahabat-sahabat mualaf kita dan juga aktiviti-aktiviti yang dibawakan oleh Perkim, insya-Allah. Dan ada di konti pada waktu ini, alhamdulillah. Fadil Ustaz Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat dan juga saudara Ahmad Andrew. Betul. Ahmad Andrew merupakan pelajar Darul Fitrah Perkim Datuk Keramat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Syafiq dan DJ Mona Jasman? Alhamdulillah. InsyaAllah baik-baik aja. Seronok kita sebab ini kali pertama bertemu dengan wakil dari Perkim dan juga bersama dengan ini dia ada seorang pelajar dari bimbingan Perkim juga. Dan di awal ni Mona kita nak tahu dulu bersama dengan Ustaz Saimi sebab Ustaz Saimi ada cerita yang menarik ni. InsyaAllah. Tak ada menarik mana pun. Kongsi-kongsi saja. InsyaAllah boleh kongsi juga. Anda perkenalkan diri Ustaz dan perkenalkan mengenai Perkim dan Perkim Datuk Keramat. Silakan Ustaz. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Yang dikasihi DJ Syafiq dan DJ Mona Jasman, rakan sahabat saya yang disayangi kerana Allah, iaitulah saudara Ahmad Andrew. Saya yang tadi disebut diberi nama Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Sekarang ini merupakan pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat dan ahli jawatan kuasa Perkim Bahagian Wilayah Persekutuan.
Alhamdulillah, sikit perkongsian lah sebagai awalan ni. Rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dengan Radio Hakim ke udara di akhir bulan Ramadan ini. Kita menyebarkan dakwah kepada Islamiah kepada masyarakat. Bayangkan daripada Sabah sampai ke Perlis orang mendengar suara kita ini, dan mungkin di kalangan mereka yang tercetus di hati mereka untuk menerima hidayah Islam, insya-Allah, mudah-mudahan begitulah. Dan saya menumpang tempias barakah keberkatan Radio Hakim pada petani. Kita nyaksikanlah bagaimana Kak Mona, Didi Syafiq yang sentiasa menyebarkan dakwah Islamiah ni. Mudah-mudahan kita semua dapat ganjaran. Satu ganjaran Lailatul Qadar, yang kedua ganjaran kita menyebarkan Islam. Baik, tadi tanya tentang Perkim. Perkim ni untuk makluman sidang pendengar yang dihormati sekalian, bukan satu nama yang barulah. Dia sebuah NGO yang telah diasaskan pada tahun 1960 oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri yang pertama. Beliau sendiri yang mengasaskan dan beliau berjiwa dakwah. Kerana di sana tujuan asas antara Perkim ini ditubuhkan untuk mengajak masyarakat kepada Islam dan mendidik golongan saudara baru ini. Ini antara asasnya. Dan sekarang ini kalau kita sebut ringkasnya, Perkim ni terletak di Jalan Sultan Azlan Shah ataupun Jalan Ipoh. Ada bangunan hijau tepi itu. Ramai orang bertanya-tanya, itulah bangunan dia. Dan sekarang ni pengurusi ataupun yang dipertuanya adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nama besar ni. Saya datang ni pun membawa nama besar mereka. Menjaga kehebatan, keizahan pimpinan-pimpinan. Di bawahnya Setiausaha Agung dah ada Tuan Sri Dr. Yusof Noor. Baik, itu Perkim dari peringkat kebangsaan lah. Untuk makluman semua, kita ada struktur organisasi. Perkim ni dia ada pusat dia, kebangsaan. Kemudian dia ada di peringkat negeri, dipanggil bahagian. Dipanggil bahagian. Semua negeri ada, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan kemudian di bawah bahagian ada cucu dia pula, ranting dia, yang namakan cawangan. Kami ni anak ataupun cucu kepada Perkim bahagian wilayah Persekutuan. Datuk Keramat dia menang di bawah Perkim wilayah Persekutuan. Dan pengurusi kami di peringkat wilayah Persekutuan ialah bahagian Datuk Nahri Ahmad. InsyaAllah kami akan cuba bawa beliau di bulan 3 ataupun 3 bulan yang akan datang, insyaAllah. Jadi itu sebagai ringkas. Dan nak sebutnya lah, Perkim ni tujuan dia adalah untuk menyampaikan sebagai sebuah NGO dakwah sejajar dengan Wawasan 2020 dan sebagai NGO penggerak dakwah terunggul memberi sokongan kepada institusi Islam di Malaysia dan juga antarabangsa. Kita bukan sekadar bergerak dalam negara saja, bahkan di peringkat antarabangsa. Buktinya apa? Baru ni saya bulan lepas seorang warga Nigeria datang nak meluk Islam. Saya Alhamdulillah dengan izin Allah dapat kesempatan Islamkan orang Filipina, orang Filipin, Nigeria, ada daripada mana saya tak ingat, Indonesia pun ada, dan ramai lagi lah. Jadi ini saya ringkas. Kemudian apa yang diketengahkan oleh Perkim ini, elemen pertama tentang dakwah Islamiah. Kita bersama-sama dengan banyak, saya rasa NGO lain, yang tujuan kita adalah menyampaikan dakwah Islamiah ni. Cuma lebihnya Perkim ni, dia pengislaman. Kita ada, kita kata apa, kelebihan untuk mandat untuk mengislamkan dengan ada borangnya, dan kemudian ada taklimat khusus kepada saudara baru, kursus-kursus dan sebagainya lah. Jadi pertama. Yang kedua, mengenai pendidikan. Perkim juga memberikan bukan sekadar dibiarkan saudara baru ini, tetapi diberikan pendidikan yang berterusan. Dan selain daripada saudara baru, untuk makluman Kak Mona dan juga DJ Syafiq, Perkim juga menekankan aspek kebajikan kepada masyarakat, kepada asnaf. Sebab kita bukan sekadar saudara baru saja, mu'alaf ataupun golongan bukan Islam. Kita juga santuni golongan bukan Islam dan kita nak tarik mereka kepada Islam. Bahkan para asnaf yang ramai merata. Kalau kita di peringkat wilayah Persekutuan ni kadang tak cukup tangan.
untuk turun memberikan sumbangan bantuan kebajikan yang kita anggap aspek kebajikan ini sebagai sebahagian daripada dakwah kita kepada masyarakat supaya mereka walaupun telah Islam, kita nak tarik mereka kembali kepada Islam. Ini musim Ramadan ni kita banyak kempen kembali ke masjid, kempen menutup aurat, kempen berpuasa, macam-macam kempen yang kita buat supaya terutamanya khusus anak-anak muda ni kita nak tarik mereka kepada Islam. Jadi bentuk kebajikan itulah yang kita buat. Baik, itu Perkim Wilayah Persekutuan. Mengapa Perkim Datuk Keramat? Itu soalan trigger. Sebabnya untuk makluman DJ Syafiq, DJ Mona, ramai yang bertanya, siapa Perkim Datuk Keramat? Apa Perkim Datuk Keramat ni? Siapa Ustaz Suhaimi ni? Scammer ke? Kan? Jadi saya ke udara ni, saya nak mengesahkan inilah diri saya. Dan mereka bertanyakan asnaf-asnaf ataupun mu'alaf yang kita selamkan, betul ke mereka ni? Saya nak mengesahkan contoh depan saya ni, Ahmad Andrew bin Muling. Ni orang sebenar yang kita selamkan. Saya tak nak biar dia cerita sendiri. Dengan lindangan air mata, kita akan bawakan saudara-saudara baru. Ada yang tanya tentang saudara Firdaus, seorang bekas banduan, 30 tahun, bekas banduan akhir. Benarkah dia? Saya akan bawa nanti. Dan juga ramai lagi, Alex, alias yang kita Islamkan satu keluarga. Jadi itulah antara tujuan kita ke udara, nak menjawab soalan-soalan bahawa adakah Perkim Datuk Cawangan Datuk Keramat ni wujud, adakah Ustaz Suhaimi ni benar-benar ada, dia bukan skamer, dia lah orangnya, dan Perkim Datuk Keramat itu memang benar-benar wujud. Boleh semak dengan Perkim Wilayah Persekutuan. Kami ditubuhkan lebih kurang pada tahun 2010. Dan saya mengambil terajuk sebagai pengerusi Perkim Datuk Keramat ni 2013. Kami fokuskan pada awalnya sebagai kepada kebajikan masyarakat lah, asnaf sebagaimana NGO-NGO lain. Nanti saya nak sambung nanti. Soalan kedua, apakah perkembangan sejak daripada itu? Allah Alam. Itu dia kan, kalau kita lihat cerita Ustaz Suhaimi ni, Mona, memang penuh syaratnya dengan apa yang dilakukan oleh Perkim dan juga peranannya, termasuklah yang paling utama tu yang saya tertarik sekali adalah dakwah. Itu yang paling kita rasa yang perlu kita sebar-sebarkan lagi kan Ustaz, keindahan Islam, bagaimana Islam ini akan terus juga memberikan kebaikan kepada ummah sejagat. Masya-Allah. Kita nak tahu lagi selepas ni bagaimana pula cerita daripada sahabat pelajar ni. Kita ada saudara Ahmad nak cerita dengan latar belakang beliau dan juga cerita pengalaman beliau, termasuk mungkin nak tahu juga berkaitan turning point. Tu saat yang paling kita nantikan tu. Betul. Tapi sebentar saja lagi kita akan bawa secara langsung untuk waktu ini, dan untuk waktu ini para pendengar kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ketika anda mampu menunaikan salat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Kuala Terengganu 100.2 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul Mona. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang bersedia berada di konti waktu ini. Alhamdulillah, kita bersama dengan Ustaz Suhaimi Abdul Aziz, merupakan pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat, dan juga kita ada saudara Ahmad Andrew, merupakan seorang pelajar di bawah bimbingan Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ya. Dan seronoknya tadi kita dah dengar dah macam mana Perkim berperanan dalam sudut bimbingan kepada sahabat-sahabat mualaf kita kan. Dan sekarang ni berada seorang pelajarnya bersama dengan kita ni Mana. Masya-Allah. Kita rasa begitu bertuah ni. Ya, betul, alhamdulillah. Dan bersama saudara Ahmad Andrew untuk waktu ini, mungkin kita nak berkenalkan juga bersama saudari ini dan bagaimana mendapat hidayah untuk memeluk Islam, dan bila saudara mengambil keputusan untuk memeluk Islam ini. Silakan. Silakan. Mungkin boleh kenalkan diri dulu kot. Silakan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Radio IKIM kerana sudi menjemput Ahmad dalam rancangan temu bual bicara pada hari ini. Terima kasih sahabat tu Adik Syafiq dengan Adik Mona. Dan dengan tak lupa dengan Ustaz Suhaimi yang amat sanjungi. Masya-Allah. Okey. Nama saya adalah Andrew Anak Muling. Saya berbangsa Iban, berasal dari Sarawak dan berumur 47 tahun. Agak tua Betul lagi tu kan. Dan nama saya Ahmad Andrew bin Muling setelah memeluk Islam. Tentang soalan tadi, Ahmad sememangnya telah mendapat hidayah dah lama dari bangku sekolah lagi. Memandangkan berkurangnya pengetahuan dan pendedahan agama Islam yang membuat niat terhenti pada masa itu. Tetapi niat saya untuk memeluk Islam sekali lagi terjadi pada 2 tahun yang lepas. Walaupun saya ingin melupakan hasrat saya itu, hati saya tetap cemburu apabila saya melihat orang Muslim menunaikan solat. Serta saya cuba berjinak membuat kajian di YouTube mengenai Islam. Dan pada 10 hari bulan 12 2021, ada kejadian banjir di tempat saya tinggal di flat berkeliling. Makinlah saya takut kerana saya adalah seorang yang perwatakan lembut sikit lah. Dan saya non-Muslim pula. Dan pada 28 bulan 12 2021, ada rombongan daripada pihak Perkim Datuk Keramat yang diketuai oleh Ustaz Suhaimi memberi bantuan kepada penduduk yang mendapat musibah banjir musibah banjir masa itulah. Pada permulaan saya tak ada perasaan apa-apa apabila Ustaz Suhaimi ingin memberi hadiah Al-Quran kepada kawan-kawan saya dan penduduk lain. Saya berdebar kerana saya masih non-Muslim. Semasa Ustaz Suhaimi memberi Al-Quran kepada salah satu kawan saya melihat cahaya keluar dari Al-Quran itu dalam penglihatan saya, dan Al-Quran tersebut seperti meminta saya memeluk Al-Quran itu. Saya spontan saya meminta kebenaran Ustaz Suhaimi untuk memeluk Al-Quran itu, dan saya tahu Ustaz yang saya non-Muslim. Saya nampak wajah Ustaz Suhaimi agak terkejut dengan apa yang saya katakan. Terus Ustaz menanya saya, adakah saya ingin memeluk Islam? Saya mengangguk tanda setuju. Itulah, saya setuju. Tanpa berlengah lagi, Ustaz memberitahu kepada rombongan yang mengikuti Ustaz Suhaimi. Wajah Ustaz gembira dan Ustaz mengajar mengucapkan 2 kalimah syahadah.
pada saya masa tu, dan emosi saya tak tertahan dan saya menangis. Memang sangat menangis. Sebab saya baru rasa macam mana perasaan seorang yang dah lama ingin memeluk Islam, tapi pada waktu tu benda tu kesampaian. Itu adalah hidayah pada Allah SWT kan. Itu kan rasa memang kita rasa, masa tu saya memang rasa perasaan gembira, perasaan sedih semua ada masa tu. Semua dirangkumkan sekali. Terima kasih kepada Ustaz Suhaimi tu tanpa banyak menolong saya tentang benda ni. Jadi kita nak tahu juga Saudara Ahmad, sewaktu sebelum melafazkan syahadah dan juga selepas melafazkan syahadah, ada tak apa-apa perubahan dalam kehidupan? Selepas saya masa dulu kehidupan saya agak-agak kucak-kacir tau. Selepas saya mengucapkan 2 kalimah syahadah tu, kehidupan saya makin lama makin baik dengan bimbingan Ustaz Suhaimi. Dia terlampau banyak memberi inspirasi kepada saya untuk teruskan perjuangan saya sebab untuk Islam kan. Dan walaupun saya kadang-kadang saya belajar, kadang tak masuk kepala otak saya, tapi saya cuba untuk mempelajari agama Islam. Dan kalau saya rasa macam ada masalah, saya akan ambil wuduk dan saya pergi solat, dan benda itu membuat hati saya tenang. Dan tadi Saudara Ahmad pernah maklumkan apabila dapat melihat Al-Quran tu rasa begitu tenang, bahagia, tak tahu nak cakap lah kan. Tak boleh tak boleh digambarkan. Memang tak boleh kata apa, hanya saya saja dapat melihat benda tu berlaku tau. Ustaz Al-Quran tu dah macam dia nak minta saya peluk dia tau. Saya terus tanya Ustaz boleh tak saya minta Al-Quran daripada Ustaz. Saya non-Muslim, saya cakap dengan Ustaz kan. Ustaz cara dia kata, kamu nak memeluk Islam, nak masuk Islam. Saya nak memeluk Islam, cakap dia. Lepas tu saya pegang Al-Quran tu, saya peluk Al-Quran tu dengan erat sekali. Memang saya rasa macam bukan macam kawan saya, memang kawan yang memang lama hilang tau. Macam hilang. Itu ada satu benda yang tak ada siapa pun yang boleh merasa benda ni. Hanya saya seorang dia dapat merasa. Baik. Selain daripada situasi yang Encik Ahmad lalui itu, ada tak apa-apa lain tarikan yang rasa macam nak dekat, nak rapat, nak kenal dengan Islam? Saya memang saya permulaan saya memang saya tak ada perasaan pun masa tu, sebab saya memang saya minat dengan Islam ni, tapi sebabkan keadaan sekeliling membuat saya jadi takut tau. Macam contohnya masyarakat, pandangan masyarakat dengan macam saya ni jenis yang lain pada lain, orang katakan kita nak sebut takut, nanti benda ni membuatkan orang rasa rasa menyebabkan jadi apa kata apa orang cakap tu macam salah faham macam salah faham nanti. Sebab tu better saya tak perlu nak beritahu yang hal sebenarnya kan. Yelah. Sebab agama Islam memang agama yang sangat murni, saya tak boleh nak cakap apa. Tapi sebelum tu mungkin juga ada kenalan-kenalan kawan-kawan sahabat-sahabat yang beragama Islam kan. Memang banyak kawan saya agama Islam, memang orang banyak bagi support, bantu support lah kan. Memang banyak bagi support saya. Tu dia mula kita dapat rasa lah bagaimana auranya tu. Ustaz Suhaimi ni dia, walaupun saya buat hal tak kira Ustaz Suhaimi, dan ada ustaz lain kat Perkin tahu, bukan Ustaz Suhaimi saja tahu. Ustaz Mahathir, Ustaz Lah, Ustaz Farhan, Abang Daniel, semuanya terlampau baik ramai. Dengan ngamat yang tu tak. Yelah, insyaAllah. Sebab amat ada lain pada lain. Special kata orang kan. Dia orang lain amat special tu. Orang tahan sangat. Orang tak boleh nak cakap apa. Itu baru Saudara Ahmad kan. Kita pertama kali jumpa Ustaz Suhaimi, mula-mula senyum pun dah rasa seronok dah ni. Saya dia buat dia seperti anak dia sendiri. Berapa setua dah dia. Betul. Tak patut saya membanding dengan dia. Tapi masalahnya sebab dia tahu tentang Islam. Islam tu sangat-sangat indah. Tak boleh saya nak cakap apa. Betul. Allah tu memang hanya satu saja. Alhamdulillah. Dan Saudara Ahmad, mungkin kita nak tahu dah juga bagaimana dengan puasa kita dalam bulan puasa ni, pengalaman tu. Macam mana puasa? Okey. Perasaan saya selepas memeluk Islam kali pertama di bulan Ramadan, serta perkara yang membuat saya terharu, saya selalu berfikir positif setelah memeluk agama Islam tau. Satu perkara saya, banyak perkara yang saya pelajari seperti belajar bimbingan asas fardu ain, belajar Al-Quran, belajar sirah, belajar fiqh dan macam-macam lagi.
Lepas tu dan saya selalu diberi semangat oleh Ustaz Suhaimi. Malah saya dilayan Ustaz seperti anaknya sendiri. Apa yang saya ingin buat, saya akan menanya pandangan Ustaz sebelum membuat keputusan. Perkara macam ni tak pernah saya lakukan seumur hidup saya. Memang tak pernah Saya tak, memang jenis orang yang degil, saya tak akan dengar apa perkataan orang macam awak buat ni, jangan buat itu, tak akan. Itu perangai saya. Memang perangai saya dulu dengan sekarang sangat berbeza sekali. Memang beza. Saya jenis orang yang keras hati. Dan sekarang berubah. Semenjak saya mengenali Islam, perubahan saya sangat mendadak dan terlampau banyak mendadak. Dengan diri saya sendiri, kadang-kadang saya tak tahu, adakah saya ni Ahmad Andrew ke? Siapa saya ni? Kadang-kadang saya bercakap cermin tau. Tapi sebenarnya ni realiti sebenarnya Islam. Islam boleh membuat Yes, Islam boleh membuat diri kita kembali kepada jalan yang betul. Masya-Allah kita harapkanlah semoga apa yang dirasai oleh saudara Ahmad semoga ianya akan terus bersinar sampai bila-bila kan mana kita pun belajar banyak juga kan dengan saudara Ahmad bagaimana rasa dan juga terujanya tu dan mungkin pertama kali syahadah pun saya rasa mungkin itu adalah saat yang paling memberikan kegembiraan. Pasal puasa memang puasa waktu sekarang memang saya tak segan-segan nak bercerita saya dalam proses puasa tapi tak sepenuhnya, tapi saya bersyukur alhamdulillah. InsyaAllah tahun depan saya akan kekalkan lagi. Tambah lagi puasa. Sekarang memang puasa tak penuh, memang belajar baru belajar kan. Kadang-kadang Ustaz kau puasa amat, saya cakap kadang-kadang saya puasa Ustaz, kadang-kadang saya terlanjur minum. Tiba minum, patut ambil air minum. Saya puasa kenapa minum air? Ya Allah. Rezeki tu. Ya betul. Allah nak bagi rezeki. Kadang-kadang macam itulah. Kadang kita terlupa. Kadang-kadang tahu. Itulah bayi kecil yang kena belajar sikit-sikit kan. Ya, kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang kita pergi kedai kita kan first time nampak macam terlihat sedap ni aku puasa ni. Mula dah datang kedai tu nak beli tau. Sebab masa kita bukan Islam kita terus beli. Masa tu kita nak beli saya Islam kan tapi tak beli macam puasa. Masya-Allah. Orang pandang saya pakai kopi je. Orang pandang apa Ustaz ni beli makanan. Kadang saya itu tanda didikan Ustaz Suhaimi and the team sangat memberi manfaat. Ini saim sesungguhnya aku berpuasa kan. Insya-Allah teringat dekat situ. Alhamdulillah kekal moga terus bersemangat dan juga kuat lagi hebat dan kita doakan yang terbaik sentiasa untuk Ahmad insya-Allah. Insya-Allah Ustaz Suhaimi pasti boleh. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah itulah ceritanya dari saudara Ahmad dan untuk waktu ini para pendengar kita akan berehat sekali lagi. Betul. Kita akan kembali selepas ini tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna. Ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Ramadan ya Ramadan, bulan yang mulia, semoga Ramadan berikan kebaikan. Bulan suci kembali tiba. Uda Property mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Uda Property, pemaju kediaman keluarga sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kebaikan berinfak. Surah Al-Baqarah ayat 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dia Maha mengetahui. Marilah menyumbang untuk pembinaan masjid pertama Bandar Bukit Beruntung melalui akaun Public Bank Berhad 3814218436 atau layari masjidbukitberuntung.com. Letih, penat. Dah 10 akhir Ramadan ni macam mana nak buat ibadat? Jom bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi meningkatkan kecerdasan dan kecergasan di 10 akhir Ramadan ini dengan susu Faiz. Promosi pembelian 3 perisa susu Faiz, coklat, vanila dan strawberry hanya dengan RM100 sahaja. Hubungi 011-1853-455
4742. Ingat, susu Faiz. Imrah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Imrah pun guna sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu, sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Sejak awal tahun 2020, usaha-usaha membaiki Masjid Al-Hasanah telah bermula. Pandemik COVID-19 yang melanda menyebabkan kerja-kerja perbaikan dan peningkatan tergendala. Bagaimana menderma boleh mengalirkan pahala seperti air sungai selagi ia digunakan? Inilah masanya berinfak melalui projek pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Maklumat lanjut 012-378-2519, 013-355-8080 atau www.masjidalhasanah.com. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama rancangan Islam Agamaku. Betul. Dan Alhamdulillah di Konti IKIM masih bersama Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, dan juga saudara Ahmad Andrew. Ya, betul. Dan Alhamdulillah kita bersama hari ini dengan dua orang tetamu kita di Konti dan sangat menjadi inspirasi untuk kita juga nak belajar sesuatu dan juga mengetahui sesuatu supaya kita boleh sama-sama sebarkan lagi dakwah kan. Dan kita nak terus bersama dengan Ustaz Suhaimi, Ustaz dalam kita membimbing sahabat-sahabat mu'alaf, saudara baru Islam kita ni, bagaimana cabaran yang juga dihadapi. Mungkin ada pengalaman yang nak dikongsikan dengan sahabat-sahabat pendengar kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Ustaz Syafiq, Ustazah Mona Jasman. Rasa tak puas dengar tadi. Itulah. Patutnya bagi dia terus. Baik, tak apalah. Saya nak sebut sikit ketika mana dia mengucapkan syahadah di tepi jalan kita buat. Bukan setakat dia mengalirkan air mata. Kami rombongan lebih kurang 30 orang semua mengalirkan air mata. Kerana tak tersangka kita di saat itu kita sekadar nak menjalankan kerja kebajikan, Allah campakkan hidayah pada salah seorang hamba-Nya yang manusia masyarakat tak pandang. Tapi Allah berikan hidayah kepada dia dengan asbab Al-Quran tadi. Maka kami beramai-ramai pakar-pakar ketika itu menangis dan bertakbir ramai-ramai. Alhamdulillah. Baik. Atas sebab dia juga sebagai satu turning point kepada kita, yang sebut tadi cabaran tak. Saya sejak 2019 Alhamdulillah tak berhenti orang hubungi nak masuk Islam. Saya ingat lepas ni masa jalan perjalanan ni pun tadi ada ramai yang ada mesej, Ustaz, kawan saya nak masuk Islam. Ada yang nak jemput saya ke Sabah. Dia kata nak tolong Islamkan di sana. Alhamdulillah. Jadi sejak tahun 2019 sampai sekarang lebih kurang dengan 70-80 orang kita dah Islamkan. Jadi tetapi semuanya kita hanya mampu Islamkan dan kita katakan okey, lepas ni kita ada ke kelas, kita ada ke kelas di Perkim lah. Tetapi sebabkan kes Andrew ni, saya rasa sangat sayang kalau biarkan dia terkontang-kanting tanpa bimbingan, tanpa panduan. Maka apa kami buat? Kami pakat-pakat macam kena cari satu tempat untuk kita loketkan, kita tempatkan mereka ini, kita bimbing secara terus. Tak nak biarkan mereka duduk di tempat mereka masing-masing, datang kelas hanya weekend ataupun dalam waktu-waktu tertentu. Maka kami pun dapatkan satu tempat yang namanya Asrama Darul Fitrah. Asrama Darul bermula pada tahun hujung tahun lepas lah, 2 Disember lepas dia masuk Islam tu, Januari kita mula. Januari kita mula. Bulan 7 sebelum daripada tu kami dah buat kelas secara online. Maklum masa tu tak boleh nak bersemuka banyak kan. Jadi kita buat kelas online. Kelas online kita bukan setakat pelbagai masa, bahkan antarabangsa. Guru kita jadi pening nak cakap antar medium. Nak cakap Arab dia tak kerti Arab, nak cakap bahasa Inggeris ada yang tak kerti bahasa Inggeris. Jadi mana yang boleh lah. Mana yang boleh. Baik. Cabarannya saya nak sebutnya ada 3 benda. Pertama sekali, sudah tentu nak mengajak masyarakat kepada Islam. Itu bukan satu benda yang mudah. Saya pernah diajak rakan-rakan sahabat-sahabat yang saudara baru mu'alaf ni, Ustaz, satu hari kita pergi dakwah, street dakwah. Kami pergilah. Dia sedia makan, kami sedia makan dekat Jalan Pudu. Sedia makan untuk 100 orang. Gelandangan ramai. Jadi kita sedia makan, di tengah-tengah itu kami
saya dakwahlah, ngajak kepada Islam, menyeru kepada Tuhan yang satu, kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Daripada 100 orang tu 3 orang mengucap syahadah tepi jalan tu. Kita ajarkan syahadah. Besoknya kita buat ke perkhidmah, berisi borang dan sebagainya. Jadi bukan semua yang boleh menerima. Ada yang pandang pesimis, negatif dan sebagainya. Itu satu cabaran pertama. Cabaran kedua ialah paling besar lah, saya rasa para pendakwah semua akui, ialah bagaimana mengekalkan keislaman mereka. Mengekalkan ni satu benda yang sangat payah. Kerana yang masuk Islam ni pelbagai faktor. Nak cari orang macam Ahmad ni masuk Islam kerana kesedaran diri tak ramai. Saya ada juga pensyarah yang masuk Islam balik daripada Europe, masuk Islam mengkaji tentang perbandingan agama, Bible, perbandingan agama. Kemudian balik ke sini, dia kenal Islam dan mengucap syahadah. Okey, Alhamdulillah. Tapi ada juga yang masuk Islam kerana nak faktor kahwin, ada juga ada yang baru keluar penjara, ada yang gelandangan, macam-macam faktor. Tapi tugas kita lah menukarkan niat mereka daripada masuk Islam kerana sesuatu yang mungkin sebab kerana faktor duit, faktor kahwin, faktor cinta, faktor apa-apa, kepada menukar niat mereka kerana Allah SWT. Itu cabaran sangat-sangat besar. Dan saya rasa semua pendakwah akui perkara tersebut. Jadi nak didik mereka ni dengan bahawa kita buat kerja ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, sikit demi sedikit cabaran tu. Baik, kemudian tidak cukup dengan itu. Cabarannya ialah bagaimana meningkatkan kedudukan mereka. Banyak juga fitnah saudara-saudara baru kepada saudara baru lah, bukan fitnah saudara baru, kepada saudara-saudara baru kita dia masuk Islam, orang pandang negatif. Inilah masuk Islam jadi macam ni, melarat, merempat, jadi kan, mengemis dan sebagainya. Kita tak nak begitu. Kita nak mereka ini ditingkatkan kualiti mereka mampu berdikari, bahkan mereka menjadi contoh. Saya target saya ialah nak transform dia orang. Mereka ini daripada keadaan seperti itu kepada keadaan mereka mampu menjadi pendakwah yang unggul. Sebab itu kita buat di asrama Darul Fitrah ni, kita buat kita bagi percuma, semua kita tanggung, duduk cuma, kelas kita bagi, syarat masuk kelas lah. Syaratnya masuk kelas. Kita ada fardu ain, kita ada iqra, kita ada praktikal solat, kita buat. Dan kita buat secara tarbiyahnya, rohaniyahnya kita bimbing mereka dengan solat berjemaah. Mingguannya saya bagi tazkirah pada mereka supaya mereka ni lama kelamaan lunak dengan Islam. Daripada asal tadi macam-macam faktor, akhirnya mereka benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di asrama Darul Fitrah yang kita target selama setahun. Lepas ni kita nak buka asrama untuk wanita, untuk kanak-kanak, dan ada permintaan nak buka tahfiz untuk saudara baru. Tahfiz Mandarin, tahfiz Tamil dan sebagainya lah. Baik. Jadi antara benda yang saya nak rangkumkan sekali lah tentang apa planning kita. Planning tadi cabaran. Planning kita jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek ni untuk makluman Kak Mona dan juga Syafiq, lepas raya ni kita ada 4 pasangan. Sebab ada yang masuk Islam, suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam, setahun terpaksa berpisah. Jadi akhirnya setahun lepas tu isteri pula masuk Islam. Okey, jadi kita itu satu kes. Dan 4 kes ni lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Kita nak nikahkan balik mereka. Kita nak nikah dan kita adakan majlis selepas daripada ni dengan sambutan kepada saudara-saudara baru pertama. Kemudian ada juga permintaan, Ustaz, kita buat hari keluarga bersama dengan saudara-saudara baru ni. Kita buat hari keluarga, insya-Allah dalam bulan Syawal hujung kita akan buat program saudara baru. Dan untuk macam orang Ahmad ni, antara pelajar yang terbaik lah yang kami ada. Dia mudah faham, cepat faham. Kalau dia datang sini orang kata dia Ustaz saya ni. Saya yang mana pakaian dia. Okay. Jadi macam dia, kita akan hantar mereka menyertai pelbagai pertandingan di peringkat wilayah persekutuan. Perkimnya, dia peringkat jaisnya, peringkat mawibnya. Ada macam Ahmad, dia akan masuk pertandingan syarahan pidato. Sebenarnya tingkatkan kualiti hidup dia. Ada yang pertandingan azan, kan? Ada yang imam dan apa lagi? Hafazan, Bilal hafazan. Ada yang tilawah.
dan macam-macam lagi. Itu peringkat yang sederhana. Peringkat jangka panjang, apa yang kita buat? Ada 5 planning yang kami rancang dan nak atasi cabaran tadi. Pertama, pembinaan sasiah dan fikrah mereka. Tanamkan fikrah ni bahawa masuk Islam dia bukan masuk Islam tu dia kembali kepada Islam, kepada fitrah, dan dia mengubah hidup dia menjadi lebih baik. Bukan menjadi lebih buruk, menjadi lebih baik. Pertama. Yang kedua, sudah tentu pembangunan pendidikan. Ada kalangan mereka ada seusia 18 tahun masuk Islam. So jadi kita akan bimbing mereka nak sambung belajar, kan, nak sambung menjadi macam DJ Syafiq. Ada yang cita-cita jadi DJ, kita akan hantar. Ada yang suka dengar suara Ustazah Mona, kita nak jaga Arab, kita akan bimbing mereka, hantar mereka belajar. Baik. Kemudian sebahagian daripada mereka kita nak bimbing dengan kerjaya dan keusahawanan. Kita dah buat kerjasama, buat projek-projek keusahawanan, projek-projek dengan kemahiran dan akhir sekali tentang kekeluargaan. Ada yang bujang, kita akan kahwinkan sama-sama. Baitul Muslim, insya-Allah. Jadi inilah antara perkara yang kami buat, yang mudah-mudahan saudara baru ni harapan kita lebih baik daripada kita. Masuk Islam ni dia akan menjadi Muslim yang terbaik. Yang terbaik, bukan jadi lebih teruk daripada sebelum ini. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Bila Ustaz sebut satu persatu kita hayati Mona, dia jadi seperti macam melengkapi segala-galanya supaya ia akan juga turut memenuhi keperluan-keperluan sahabat-sahabat kita, kan Ustaz? Moga itu juga akan jadi amal jariah yang terbaik dan juga mengekalkan apa yang dinikmati oleh sahabat mualaf kita ini sebagai bimbingan lah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah perkim untuk A to Z semua ada kat situ, masya-Allah. Dulu kita tahu masuk Islam apa dia perkim, tapi yang lain tak tahu langsung, masya-Allah. Alhamdulillah. Baik, di akhir ni mungkin sikit nak dengar kan apa harapan dan juga perancangan daripada saudara Ahmad kita pada masa akan datang, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum. Satu perkara harapan Ahmad untuk masa akan datang, satu, sesiapa yang di luar sana yang ingin memeluk Islam dan ada hati ingin memeluk Islam, teruskan. Kalau boleh pergi ke arah kepada pihak perkim, perkim keramat ke atau perkim kebangsaan, pergi situ untuk mendapat bimbingan daripada ustaz-ustaz ke situ. Pasti setiap yang ingin memeluk agama Islam akan diajar secara detail A sampai Z ke sana. Contohnya seperti Ahmad sangat gembira bersama dengan perkim dengan Ustaz Suhaimi di Kuala perkim Datuk Keramat dengan perkim kebangsaan, kan. Situ saya banyak benda yang diorang bagi kemudahan kepada saya. Dan saya ingin satu masa nanti saya ingin menjadi seorang pendakwah untuk golongan mualaf. Yang itu impian saya. Dan saya berharap sangat-sangat siapa-siapa yang non-Muslim ke sana yang ingin memeluk Islam datang jumpa Ustaz Suhaimi atau jumpa dengan Ustaz apa nama Ustaz Daniel. Ustaz Daniel. Dua orang tu, Ustaz Daniel dengan Ustaz Suhaimi. Atau Ustaz Mahathir pun boleh. Atau Ustaz Ahmad pun boleh. Semua Ustaz ingat tau. Ramai tu. InsyaAllah memang terkesan. Tapi yang paling penting Ustaz Ahmad boleh. Jadi insyaAllah kan. InsyaAllah. Moga baik-baiklah. Raya tahun ni mana? Nak balik mana? Mestilah balik dekat betul rumah saya perkim. InsyaAllah. Kan meriah Ada kawan-kawan baru juga di sana. Pelajar-pelajar bersama. Dan saya sangat gembira sekali lah. Semenjak saya memeluk Islam, saya tak ada pandang belakang lagi. Tak akan pandang ke depan. Dan saya ingat Allah. Itu dia kan, tafsiran gembira tu dulu gembira lain saya. Kalau sekarang tafsiran gembiranya lain Allahu akbar. Itulah dia, harapnya semoga ia kekal dan juga menjadi satu motivasi diri buat saudara Ahmad. Dan kita doakan untuk Ahmad apa saja yang dilalui, dirancangkan, semoga dapat mencapai matlamatnya dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini kita mengakhiri untuk
Islam Agamaku pada petang ini. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhaimi Ahmad Aziz dan juga saudara Ahmad Andrew. Dan juga terima kasih kepada para pendengar yang setia untuk mendengar Islam Agamaku. Jangan lupa untuk like, share dan follow untuk kita dapat lagi manfaat bersama. Betul. InsyaAllah Ustaz, sehingga waktu ini saja pertemuan kita Ustaz. Semoga dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube seperti apa yang Mona maklumkan tadi. Like, comment, share jangan lupa. Okey. Dan kita jumpa lagi menerusi rancangan Islam Agamaku yang kita bawakan kepada anda di setiap hari Selasa jam 5 petang. Dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Kota Baru 89.8. Sesungguhnya Allah berjanji akan mengampunkan dosa dan melipat gandakan rezeki bagi orang Islam yang suka berinfak dan berwakaf. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk dana pembinaan Masjid Al-Islahiyah Kuang yang baharu sekarang di www.masjidalislahiyahkuang.com. Saya ulang, www.masjidalislahiyahkuang.com. Bayangkan, sebelum hadirnya Ramadan lagi, ramai saudara kita yang berlapar hari demi hari. Bukan kerana berpuasa, tetapi tidak mampu untuk mendapatkan makanan kerana batasan kewangan, kesihatan ataupun pergerakan. Allahu Akbar. Hal ini dirumitkan lagi dengan pandemik dan juga bencana alam yang melanda negara kita ini. Sehingga ada yang terpaksa mencuri bekalan makanan hanya sekadar untuk meneruskan kehidupan yang semakin mencabar bagi mereka hari demi hari. Berat ujian mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Cakna dengan ujian yang mereka hadapi, Yayasan Budi Ehsan Malaysia dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia ingin memperkenalkan kepada pendengar Radio IKIM sekalian program Free Meals on Wheels, iaitu sebuah program bantuan makanan kepada golongan fakir miskin di sepanjang Ramadan, khususnya untuk golongan sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makanan kepada orang lain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan sasaran ini bagi memastikan mereka berpuasa dan berbuka dengan sempurna, insya-Allah. Oleh itu, Yayasan Budi Ehsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM sekalian untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang juadah berbuka kepada golongan yang berpuasa dan sakit terlantar ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Ramadan ya Ramadan, bulan yang mulia, semoga Ramadan berikan kebaikan. Bulan suci kembali tiba. Huda Property mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Huda Property, pemaju kediaman keluarga sempurna. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Justru, Yayasan Budi Ehsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan ini melalui program Free Meals on Wheels.
layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Letih, penat. Dah 10 akhir Ramadan ni macam mana nak buat ibadat? Jom bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi meningkatkan kecerdasan dan kecergasan di 10 akhir Ramadan ini dengan susu Faiz. Promosi pembelian 3 perisa susu Faiz, coklat, vanila dan strawberry hanya dengan RM100 sahaja. Hubungi 011-1853-4742. Ingat, susu Faiz. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Ramadan kembali membawakan sinar di hati insani. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa daripada saya, Raja Farah Raja Aziz, untuk semua pendengar. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Serikan lebaran dengan diskaun hingga 10% untuk telekung dan hingga 7%